Semenanjung, Nusantara. Nusantara ni termasuk Jawa, Indonesia semua tu. Termasuk apa lagi? Filipina, termasuk sekali lah tu. Itu Sriwijaya kita panggil. Sebelum Sriwijaya tu ada dah kerajaan-kerajaan sebelum tu. Jadi hak kita nak ambilnya selepas Sriwijaya. Selepas hancurnya kerajaan Sriwijaya, banyak kerajaan-kerajaan lain di Jawa, di utara Semenanjung apa semua. Jadi salah satunya dimulakan digrahi itu oleh Sang Tawal. Sang Tawal ni ayah kepada Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Kembang, hak kita dengar tu lah. Cik Siti Wang Kembang ni dia ada dua sebenarnya. Cik Siti Wang Kembang satu yang ni, hak mula-mula ni. Dipanggil juga Puteri Uduga, dipanggil juga Raden Gemerincang. Uduga ada, Uduja pun ada panggil. Jadi kita kena kenal Sang Tawal ni. Sang Tawal ni adalah cucu cicit daripada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ni Hayam Wuruk ni pemerintah Majapahit. Bukan cucu. Dia sama keturunan dengan Hayam Wuruk apa semua ni. Dari dengan asal Jawa apa mana? Memang daripada Jawa. Ada satu tempat dipanggil Bukit Seguntang. Bukit Seguntang tu daripada Jakarta, they mention about 4 hours or something like that. That's where all this kesultanan raja-raja ni bermula di Bukit Seguntang. Sriwijaya dengan Majapahit sama ke? Ya, Majapahit ni later. Majapahit ni much later. Sriwijaya dulu. Jadi kalau kita kenal dulu, atas pada Sang Tawal tu ayah dia nama Raja Sakrenta ataupun dipanggil Raja Zainuddin, ada setengah panggil Aminuddin. Jadi atas pada Sakrenta tu, atas lagi boleh tengok salah silah lah apa ni dalam tu. Jadi Sang Tawal ni berpusat kerajaan dia di Grahi, di Segenting Kerah sana. Oh. Jadi penting. Grahi lo ni dekat kat alik mana, Mado? Grahi ni atas Patani pada apa ni kawasan Segenting Kerah tu. Kalau siapa-siapa pernah naik, kalau kita boleh masuk Thailand, kita ambil highway dia daripada Patani ni terus atas tu. Dia ada satu Okey, Zaim, jom Zaim lepas ni. Dia ada satu batu tepi jalan tu, dia tulis di sini berakhirnya kerajaan Melayu dulu. Atas dekat Segenting Kerah sana. Okey. Dekat Grahi. Pusat pemerintahan dia di Grahi. Situ atas Phuket lagi atas pada Phuket lagi. Situnya bermula segala-galanya yang mana kita berperang dengan Sukhothai, sebelah barat sana kita berperang dengan Dai Viet yang Vietnam lah ni, yang mana jatuh kerajaan Champa, jatuh kerana apa ni diserang oleh Dai Viet kan. Champa lah ni duduk dalam Vietnam. Okey. Jadi kalau kita belajar sejarah dulu, ingat kita belajar sejarah yang Mataya saja Cikgu Samsudin ajar dulu, ingat tak raja nama Rama Kamdin? Ingat tidur dalam kelas Mado, tidur dalam kelas tak dengar. Nak baling dengan duster. Ya. Ingat dah dulu ada satu raja nama Rama Kamheng. Ingat. Rama Kamheng ni puak-puak askar 70 orang hak dibentuk oleh Cik Siti Wang Kembang ni lah hak pacung kepala dia tu. Rama Kamheng ni lah hak lead Sukhothai pada masa tu. Jadi berperang dengan gajah. Puak-puak Sukhothai ni naik gajah, Rama Kamheng semua. Jadi Cik Siti Wang Kembang dengan askar dia pemanah dengan kuda, mula-mulanya kalah. Lepas tu dapat idea untuk serang gajah tu. Jadi dibawa dengan dia punya apa kita panggil kelewel. Henry, you order hari tu. Kelewel tu ditetak kaki gajah. Bila ditetak kaki gajah, gajah jatuh. Bila gajah jatuh, dipancungnya kepala Rama Kamheng. Lepas tu ditarik oleh kuda, 2 orang naik kuda, yang perempuan-perempuan yang bawa Cik Siti Wang Kembang ni pegang kaki, kepala ke bawah,
bawa lari ke tepi laut. Bawa lari ke tepi laut, raja apa ni yang gajah ni semua bertempelan lari dah. Dibawa body Rama Kamheng ni, lepas tu yang lain-lain semua panah body tu sampai hancur. Jadi kalahlah Raja Sukhothai pada masa tu. Jadi kepala Rama Kamheng ni pahlawan Tino Mado. pahlawan Tina lah tu. Pahlawan Tina belaka tu hak daripada Cik Siti Wan Kembang tu. Set-set janda semua ni. Sri Kandi kan? Oh, Sri Janda. Lepas tu apa ni kepala dia dibawa balik ke istana. Oh, Assalamualaikum Ayah dia Amin. sangat- Nafih, baru masuk nampak. Salam. Salam. Oh, sama-sama. Nampak dah set-set Sukhothai ni. Bila dibawa balik kepala, ayah dia sang tawar terkejut. Lepas tu Buddha, sami-sami Buddha 200 orang daripada Sukhothai ni mari merayu minta kepala raja dia balik. Jadi Cik Siti Wan Kembang kata boleh, tapi dengan syarat. Syarat dia mau kena berjanji tak akan berperang lagi dan tidak akan balas denda apa semua. Dia setuju. Dia setuju, dia ambil kepala tu bawa balik. Tapi pada masa Rama Kamheng mati kena penggal tu, anak dia duduk di Dai Viet, duduk di Vietnam. Anak dia balik tengok kepala ayah dia, anak dia terkejut. Anak dia marah. Nama anak dia tu Lo Tai. Dia kata kejadah gila dengan perjanjian apa semua dia tak kira. Dia serang balik. Bila serang balik tu yang apa ni bermulanya kejatuhan kerajaan di Gerahi tu. Oh, okey. Jadi bila jadi macam tu, sang tawal hadiahkan pada Cik Siti Wan Kembang satu kerajaan di hulu Kelantan, nama dia apa ni Serendah Sekebun Bunga di Kuala Krai. Anak dia seorang lagi, ingat adik-beradik Cik Siti Wan Kembang ni ada 5. Satu Cik Siti Wan Kembang, abang dia nama Raja Barabusa. Raja Barabusa yang jadi Sultan Muhammad Jeddah yang jadi Raja Kerajaan Cermin lepas tu. Oh, dia dengan tu adik-beradik. Dia 2 orang tu adik-beradik. Satu lagi nama dia Puteri Cendana. Puteri Cendana ni kahwin dengan Sultan Maliku Zahir Samudra Pasai. Jadi kalau siapa-siapa kenal arwah Zaid dulu kenal Si Merah Silu. Apa ni Razi nama apa dia? Rozi Hussein, Rozi Hasan. Si Merah Silu. Siapa-siapa pencari sejarah kenal dia ni. Budak Oxford, budak UK, fizisis, balik-balik jadi kaji sejarah. Jadi dia ni daripada keturunan Maliku Zahir, Samudra Pasai. Nak cerita daripada sang tawal ni macam mana dengan Samudra Pasai, Maliku Zahir, dengan kerajaan apa Hulu Kelantan nama ni Serendah Sekebun Bunga yang Cik Siti Wan Kembang tu. Lepas tu ada satu lagi adik dia, nama dia Puteri Linang Cahaya. Puteri Linang Cahaya ni kahwin dengan Syekh Jamadil Kubra. Syekh Jamadil Kubra ni anak pada Kesultanan Deccan di India. Dia ni keturunan ke-20 ke 21 keturunan Rasulullah. Dia ni adalah ketua kepada Wali 7, yakni abang kepada Syekh Tanaiuddin alias Syekh Adiputra, Datuk Guru Hang Tuah. Jadi Syekh Jamadil Kubra ni adalah ketua kepada Wali 7. Dalam Wali 7 tu ada 4 ke 5 orang adik-beradik dia. Salah satu tu Syekh Tanaiuddin, yakni Syekh Adiputra, Datuk Guru Hang Tuah. Jadi daripada Wali 7 ni, daripada Syekh Jamadil Kubra ni yang jadi semua Wali Songo ni. Pernah dengar tak daripada dia kahwin dengan Puteri Linang Cahaya, adik-beradik apa ni Cik Siti Wan Kembang. Daripada situ dapat Maulana Ibrahim. Maulana Ibrahim ni adalah Maulana Grisik atau Maulana Malik Ibrahim, salah seorang Wali Songo tu. Dengan isteri dia yang daripada Deccan tu dia dapat Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ni pula ayah kepada Sunan Ampel. Salah seorang daripada Wali Songo kalau tak silap lah.
Sebab tu jadi wali-wali Songo ni ada satu riwayat mengatakan bahawa mereka ni ramai duduk di Kelantan dulu, di Bukit Panau. Jadi yang kerajaan yang kita dengar di Bukit Panau tu, kerajaan cermin ni adalah beberapa kerajaan sebelum tu dah ada dah. Okey, jadi dia bukan the first dekat situ masuknya. Dulu kawasan Bukit Panau yang kita kata kerajaan cermin ni adalah di Danau Tok Uban, iaitu dekat 10 km daripada kawasan Bukit Panau. Actually semua tu dipanggil Bukit Panau. Dulu tak dipanggil Bukit Panau, dulu dipanggil Bukit Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina. Bukit Salak. Saya dah Bukit Semak. Ini kampung Zaim ni, kampung. Itulah kampung atuk-atuk. Tapi tak pernah sampai pun. Sekarang ni kalau cari nama tu pun susah nak jumpa. Kena tanya orang-orang tua, dia boleh cerita bahawa ada satu hutan, nama dia hutan Semanggo, Telinggo. Jadi nama Bukit Panau sebenar adalah nama tu. Oh, jadi the Bukit whole Panau area. maksudnya dia masuk Danau Tok Uban sekali lah. Kita masuk Tok Uban sekali. Big Oh, area okey, kawasan okey. Bukit Panau. Big area kawasan Bukit Panau. Sekarang ni kita tahu Bukit Panau bukit tu saja. Dan tempat sebenar Hang Tuah belajar dengan guru dia Syekh Tanaudin Adi Putra ni adalah belakang Bukit Panau. Sebab Bukit Panau sebenarnya boleh dimudik daripada Sungai Kelantan masuk terus sampai ke belakang Bukit Panau. Jadi sekarang ni belakang Bukit Panau tu tak ramai orang tahu sebab sekarang ni tak boleh nak gilah daripada Danau Tok Uban nak pergi Bukit Panau tu sebab banyak pokok atas air ni. Apa? Kiambang. Kiambang apa semua tu. Oh. Jadi kena clearkan itu baru boleh pergi. Air masih air tapi nak pergi tu susah dengan bot kecil. Bot besar pun silap sangkut habis. Bukit Pancalusa. Apa dia? Tapi tadi nama lama Bukit Pancalusa. Bukan. Bukan. Nanti forward balik dalam WhatsApp tu nama apa. Tadi ingat, tak ingat dah nama tu. Jadi balik pada tadi, Sang Tawal, kerajaan Sang Tawal atas ni bermulanya Wali Songo ada kaitan dengan Samudra Pasai. Ingat tak? Lepas tu kerajaan Cermin ni pula, kalau kita nanti adik-beradik Cik Siti Wang Kembang lagi. Kita dengar tadi Raja Barabusa ataupun Sultan Mahmud Jeddah, Puteri Lindang Cahaya yang kahwin dengan Syekh Jamri Kubra, Puteri Cendana yang kahwin dengan Malik Raja Sultan Malikul Zahir Samudra Pasai, Puteri Tapasi ada satu lagi yang kahwin dengan Kerajaan Champa, satu lagi Sultan Sulaiman Shah yang jadi Raja Champa. Jadi daripada situ selepas dia sebenarnya Sang Tawal dia mulakan kerajaan empayar ni tahun 1295 lagi. Tapi dia letakkan Raja Barabusa jadi sultan dengan title Sultan Mahmud Jeddah di Kerajaan Cermin tu tahun 13 something. 1335. Tapi kerajaan Cermin ni dia short live. Dia short live 6 tahun dia. Kerajaan Cermin ni pusat dia di Danau Tok Uban. Tapi dia sebenarnya merangkumi habis satu semenanjung ataupun dikenali juga sebagai Langkah Suka. Itu kira macam capital city dia lah. Yes, capital city. Dia habis sampai ke utara Thailand sampai ke dia kalahkan Raja Besiung di Kedah. Dia ambil alih Kedah tua. Okey. Okey. Berapa kejap sangat dekat Danau Tok Uban tu? Madu. Dia ada dua kes. Satu di Bukit Panau itself, satu di Danau Tok Uban. Tahun 800, yang ini sebelum Masihi, ada satu kerajaan situ yang diperintah oleh Jayanaga. Yang mana puteri dia adalah Dewi Jayanaga, adalah kalau kita kata puteri Cik Siti Wang Kembang ni ada dua orang. Satu yang anak Sang Tawal, satu lagi yang Raja Jembal. Beza tu
anak pada Sang Tawal ni tahun 1300. 1330 lebih. Yang satu lagi yang Cik Siti Wan Kembang yang mak angkat kepada Puteri Sadong Raja Jambalian itu tahun 1600. Jadi beza about 300 years kat situ. Okey. Okey. Balik pada Puteri Sadong, yang kita kata Puteri Sadong yang Raja Jambal adalah 1660. Okey. Alright. Puteri Sadong yang kedua adalah adik-beradik Raja Barabusa. Ini adik-beradik kepada Allahu Akbar. Adik-beradik kepada Sultan Baki Shah. Yang ni adik-anak kepada Raja Barabusa, dipanggil juga Puteri Sadong II, iaitu Puteri Zubaidah yang kita kenal sebagai Syair Siti Zubaidah tu. Itu Puteri Sadong nombor 2. Puteri Sadong 1 adalah isteri kepada Raja Jayanaga yang kata kat Bukit Panau tadi. Jadi bila Henry tanya kenapa apa jadi dekat Danau Tok Uban, kota dia tu tenggelam dalam danau. Itu bukan kali pertama, itu kali kedua. Kali pertama di Bukit Panau sendiri, kota Jayanaga tu dah tenggelam dalam Bukit Panau tu. Oh, dia actually tenggelam macam Atlantis lah kita. Dia zaman-zaman tu memang Tuhan tak tahulah Tuhan kabul ke macam mana. Pernah dengar tak nama Puteri Non Nilam Sari? Yang zaman nasib okey, Puteri Non Nilam Sari ni adalah anak kepada Raja Jayanaga. Semasa Jayanaga minta supaya pasal berebut tahta, dia minta supaya istana dia ditenggelamkan, dia tak ingat bahawa anak dia duduk di bawah kubah dalam istana dia. Jadi masa istana dia tenggelam sekali dengan anak dia. Jadi yang itulah legenda Puteri Non Nilam Sari. Yang itu di Bukit Panau sendiri, bukan di Danau Tok Uban. Jadi nampak kaitan tak semua tu? Kena kenal tu dulu baru kita boleh pergi pada Empayar Cermin. Empayar Cermin tu sub. Pada masa Empayar Cermin yang Sultan Raja Barabusa, dia minta tolong untuk perbesarkan kerajaan Langkasuka dia tu, kerajaan Cermin tu, untuk besarkan, dia minta tolong daripada siapa tahu? Seorang prajurit yang terkenal di Majapahit. Siapa dia? Soalan cepu mah ni. Siapa dia pejuang Majapahit yang awak kenal? Siapa dia? Lawan hantu. Orang. Rading ke apa tahu Rading. Gajah Mada. Gajah Mada tolong dia. Sekarang ni kita kena kaitkan balik macam mana Gajah Mada duduk Majapahit mari tolong orang Pasir Mas ni. Jauh. Tak. Kaitan semua sebab daripada keturunan dia daripada Majapahit. Daripada Bukit Seguntang, dia orang ni satu line. Okey, waris-waris dia juga tu. Waris. Sebab tu kalau kita pergi di Danau Tok Uban lah ni, ujung sekali tu ada Masjid Putih. Masjid Terapung kita panggil, sebiji sama macam kita kata Masjid Sultan Brunei. Didirikan oleh Sultan Brunei atas amanah, dia ambil dana wakaf daripada arwah mak dia buat masjid. Nama dia Rong Cenak, nama tempat tu. Dia buat Masjid Putih. Jadi kalau kita lalu situ boleh nampak, situ ada budak tahfiz. Dia buat pusat tahfiz besar, Masjid Putih. Jadi kalau budak-budak hafal Quran, kaki duduk belunjur kat tasik. Masjid itu rapat tasik. Sebabnya Sultan Brunei, Sultan Sulu dengan Syekh Jamaluddin Kubra ni cucu cicit dia, anak sepupu sepapak ni. Kalau kita ingat cerita Hang Tuah Tameng Sari dulu, Tameng Sari ni dipermainkan oleh siapa dulu tu? Pernah dengar tak? Gajah Mada kan? Sebab Kelantan sebelah sini dipanggil Jawa Barat, Majapahit Barat.
sebelah di Pulau Jawa dipanggil Majapahit Timur. Jadi dalam Majapahit ni, di Majapahit Barat di Kelantan ni, dia ada Perdana Menteri dia dipanggil Patih Arya Gajah Mada. Di sebelah timur, yang kata pulau tu dia panggil Patih Gajah Mada, tak ada Arya. Jadi Patih Arya Gajah Mada ni hak main dengan Hang Tuah ni adalah anak kepada Syekh Ali Nurul Alam. Siapa dia Syekh Ali Nurul Alam? Anak kepada Syekh Jamadi Kubra. Jadi dia ni sepupu dengan dekat apa ni pendiri Sultan Brunei, Sultan Kebongsuan. Lepas tu dengan Sultan Sulu, sepupu sepapak tu. Oh, rapat Sangat tu. lah. Lepas tu daripada situ, sebelum Kelantan jatuh, sebelum naiknya Melaka dengan Sultan apa yang nak nikah dengan Puteri Gunung Ledang tu, Syah. Mansur Syah. Mahmud Shah. Mahmud. Okey, masa tu Kelantan nak jatuh dah. Bila Kelantan nak jatuh, dia panggil Melaka untuk ambil alih tanah jajahan dia. Untuk merapatkan lagi, dia serah satu puteri dia kepada Sultan Melaka pada masa tu. Nama dia Puteri Onang Kening. Okey, bila Melaka jatuh dengan Portugis, Perak memerlukan seorang raja. Raja pula dia kata pastikan raja tu raja yang sebenar, ada talian darah. Jadi raja yang ada talian darah adalah raja keturunan Parameswara daripada Majapahit sana. Yang ini berasal daripada keturunan Sultan Melaka yang akhir tu. Jadi dibagilah seorang anak, adik-beradik pada Sultan Ahmad yang sepatut dibunuh untuk darah pada Puteri Gunung Ledang tu. Nama dia Allah Alam. Kalau tak silap, boleh cek balik. Kalau tidak, dilantik jadi Sultan Perak yang pertama. Sultan Perak yang pertama tu nama dia Sultan Muzaffar Shah, kalau tak silap, adalah anak kepada Onang Kening. Oh, tu yang kena teh air kat betih tu. Air kat betih tu. Yang tu lain pula cerita. Yang tu cerita Okey, tak apa. Cerita tu hak dulu cerita. Okey. Yang tu cerita lain pula yang Perak tu, sebab dikenali sebagai raja di laut dan raja di darat. Sebab tu raja di laut tu untuk perasmian untuk dengan jin, untuk pertabalan raja, sebab tu di Beting tu. Okey, yang tu cerita lain. Sorry. Tak apa, sub story. Okey, cerita. Jadi yang Kelantan ni berkait habis dengan Nusantara yang Langkah Sukar apa semua. Jadi Kerajaan Cermin walaupun 6 tahun kalau nak kira aktif, tapi besar dia punya peranan dia tu. Raja Barabusa. Raja Barabusa, Sultan Mahmud Jeddah ni kubur dia tak tahu di mana. Dia menghilang. Kalau sebelah Jawa dia panggil Allah. Ada beberapa orang tokoh-tokoh yang lama-lama tu yang menghilang. Puteri Sadong, Cik Siti Wan Kembang yang pertama, Sultan Mahmud Jeddah ni menghilang, tak ada kubur. Sebab tu dalam Henry ingat ya saya hantar puisi tu Sang Tawal tu. Dia kata kalau mati di mana kuburnya? Dia merujuk kepada Sultan Mahmud Jeddah. Okey. So you got Comel. Wali Songo kat situ, you got Samudra Pasai punya cerita kat situ, you got Wali Tujuh punya cerita, you got Langkah Sukar macam mana, you got Gajah Mada punya cerita, semua berasal daripada situ. Dan kerajaan Kelantan pada satu masa dulu di bawah di bawah Kesultanan pernah menghantar askar untuk serang Sri Lanka. Langkah jauhnya. Sri Lanka, selatan India pada masa tu Raja Chola tu dia nak tunjuk agah dia nak hapuskan kerajaan Islam. Jadi di bawah pemerintahan Sultan Kelantan besar pada masa tu hantar askar pergi serang Raja Chola di Sri Lanka. Nak cerita jauhnya Melayu pergi sampai situ. Tapi dari segi artifak apa semua tak ada jumpa apa sana, Madu? Sana ke apa ke? Okey, yang ni cerita lah. Satu di Kelantan ni
banyak kajian-kajian artifak tak dibuat. Macam Masjid Kapur Laut sebagai contoh. Masjid Kapur Laut, hari tanya sendiri di Oh ni utik ni. Utik punya tempat ni kan pelaut. Dek, kapal laut. Saya pun kapal laut. Hai, Sebab- kebapik kepala. sebab my forefather adalah pendiri Masjid Kapur Laut. Daripada sebelah Jawa. Oh. Raden Panji daripada pemerintahan Kesultanan Galuh. Jadi Masjid Kapur Laut ni kalau ikut di muzium Masjid Kapur Laut adalah didirikan dalam tahun 1900. False claim lah tu sebab Masjid Kapur Laut ni didirikan tahun 1100 lagi. Oi. Beza banyak. Kalau 1900 ni Wali Songo habis dah. Wali Songo Las adalah Sunan Kalijaga tahun 1900. Jadi dia tidak didirikan oleh ni, dia didirikan daripada Wali Tujuh lagi. Jadi bila dengan Masjid Kapur Laut pun dia mau endah tak endah. Sekarang ni Zaim, kalau balik ke KB kita nak buat ziarah ni Masjid Kapur Laut tak boleh dah. Tak ada dah Masjid Kapur Laut. Dia pindah balik Dia dah putus dah, tak pindah lagi, tak pasal lagi. tak pasal lagi lah. Baru cabut-cabut apa semua. Dia ni nak So- pindah balik. That's why atas rasa minat buat balik, I cuba buat masjid kat rumah I tu ala-ala Masjid Kapur Laut. Tak pakai paku. Saya tak pakai paku, I buat dia punya design lah, design lebih kurang dengan bumbung dia apa semua melambangkan apa, ciri dia 3 tikak tu melambangkan apa. Comel. Oh. Oh, terima kasih banyak Mado. Jadi kita tinggal lebih kurang 7 minit sebelum lights out ni. Dengan Zoom ni dia lights out automatic tiba-tiba habis. Begitu. Jadi terima kasih banyak lah, lama tak berjumpa Mado. Nak jumpa alam maya ni. InsyaAllah bulan 9. InsyaAllah. InsyaAllah. Masuk sekali, masuk pergi sekenting kera tu. Gigi sik. I kena buat pasport comel sebab dia I pernah pergi tapi tak sapa kawasan tu. I pernah pergi drive ada satu tempat nama Chaya. Chaya ni Sia ni biasalah bila Thailand ni bila dia ambil kajian-kajian Melayu dia tukar habis nama. Singgora dia panggil Segoro. Cahaya nama Cahaya dia kena buat Cahaya ada sabda situ tu sebenarnya Cahaya ni adalah kampung arwah Tok Kenali dulu dipanggil Cahaya ni ada satu tempat pemerintahan salah satu daripada Gerahi tu. In fact Cahaya ni 2 jam lagi kalau kita drive sampai ke Bangkok. Di atas ada situ lagi ada satu batu penanda situ dia tulis di sini nak berakhir kajian Melayu. Maksudnya kajian Patani dikalahkan dan dimenangkan oleh tiga meriam besar. Jadi bila kalah Patani ni, kajian Bangkok nak memalukan Patani, dia ambil tiga meriam besar ni, dia buat naik atas kapal dia nak bawa pergi Bangkok. Jadi lah ni kalau Google ke Ministry of Defence di Bangkok, depan Ministry of Defence bangunan tu ada 2 meriam. Dia ada 3 meriam tapi satu meriam ni Seri Patani kalau tak silap jatuh dalam laut di Patani. 2 lagi ni Gangga Negara dengan Gaposa lagi ni. Ada betul-betul dibangun Ministry of Defence di Bangkok tu. Jadi kalau kira daripada segi artifak apa semua banyaklah hancur habis semua tu. Tambah-tambah di Kelantan ni dia mau tak cara sangat daripada segi artifak tu. Artifak lama. Kalau tengok arkeologis di Kelantan tak banyak arkeologis yang duduk buat finding apa semua ni tak ada. Ada jom satu dekat rumah Tok Guru di Pulau Melaka ada jom. Tapi nak korek tubik jom tu kos about 1 million plus. Duduk situ tak ada buat apa-apa. Bolehlah kalau nak pergi kita ambil boat pusing-pusing apa ni Danau Tok Uban tu. Very eerie place. Katanya ada buaya putih kat situ, budak-budak tahfiz itu tahulah buaya putih. Allah alam.
Apa kita bawa utik apa? Dia okey dengan boya-boya ni. Dia bahagian laut, hon ni plain water. Jangan main. Dia pilot on water. Dia air tak apa, dia air kapur boleh, air laut, air bukit semua air kat dia okey tu. Gok limi apa? Okey, nanti aku pujuk dia. Dia pun ada tiket. Limi pun ada tiket. Nanti aku bawa dia. Dia duduk sebelah saya tu, limi. Dalam duduk sebelah saya. Mana? Boleh kaji sendirilah, tengok dalam Google banyak. Dia banyak version tapi boleh tengok lebih kurang. Okey, boleh. InsyaAllah. So nanti kita sambung semula lah nanti. Ada few more parts nanti insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Kita doakan semua orang. Okey. Mado, untuk apa sebelum kita sign off, doa sikit Mado. Amin. Allahu Akbar. Sikit je nak sign off ni. 2 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa lana min ar-riya' wa nasrifna min al-kadhib wa ayunana min al-khiyanah innaka ta'lamu khawna ayuna ma tukhfi sudur. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا لنكن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. Baru ingat nama Bukit Panau dulu tu, kawasan tu dia panggil Bintago. Bintago. Oh, Hutan Bintago atau Bukit Bintago. Okey, kita cari. Kalau nak search lah ni pun payah nak jumpa tu. Kau bukan di Pahang, Pahang border Pahang Terengganu. Pahang? Sarawak saya Bintago ni. Bintago bunyi macam Sarawak tapi itulah Bintago. Kalau cari-cari habis-habis banyak jumpa pun tak jumpa Bukit Bintago, dia jumpa hutan Bintago. Ada portion sikit lah. Tapi dulu the whole area is Bintago. Jadi kalau nak pergi nak pergi very peaceful time apa semua, pergilah pukul tengah-tengah malam dekat Bukit Panau tu adalah world out of the world punya experience, boleh lah. Okey, insyaAllah. Boleh. Saya matul lah tu, insyaAllah. InsyaAllah semula kita. Okey, terima kasih banyak. Okey, jumpa semula ya. Pakat concak belakang kan? Signing off. Cerah, kita jumpa insyaAllah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.